Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung topik pembelajaran kita pada kali ini dalam bab yang ke-6, iaitu bahagian 6.4, bahagian terakhir dalam bab pembahagian sel, iaitu mengenai dengan isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey, seperti yang kamu dah belajar sebelum ini, dalam proses pembahagian sel ada dua jenis, iaitu mitosis dan juga meiosis. Setiap satu proses ini mempunyai fungsi dan juga kepentingan masing-masing. Sebagai contoh, untuk proses mitosis, dia adalah untuk menambahkan bilangan sel, manakala untuk meiosis adalah untuk menghasilkan sel gamet. Jadi setiap proses ini akan dikawal. Berapakah bilangan sel yang ingin dihasilkan ataupun berapakah bilangan sel gamet yang akan dihasilkan. Okay? Jadi namun begitu, disebabkan oleh beberapa faktor ataupun penyebab yang akan menyebabkan gangguan terhadap kedua-dua proses ini. Jadi dalam bahagian 6.4 ini, kamu akan belajar mengenai dengan apakah yang akan berlaku sekiranya proses mitosis dan meiosis berlaku tanpa kawalan ataupun berlaku kita panggil sebagai di luar kawal. Okey, yang pertama sekali kalau kita tengok dalam buku teks awak, muka surat 108, yang pertama sekali kita tengok kepada ketidaknormalan proses mitosis. Okey, ketidaknormalan proses mitosis. Apa yang akan terjadi sekiranya mitosis ini berlaku tanpa kawalan? Dalam tajuk kali ini, awak akan belajar mengenai dengan tumor. Tumor ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham, ini adalah ketumbuhan. Jadi tumor atau ketumbuhan ni kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu benigna dan juga maligna. Ini dua. Benigna ni ataupun daripada perkataan beneath, maksudnya di bawah. Maknanya ini adalah kita kata tumor. Untuk tumor jenis maligna, ini adalah kita panggil dia sebagai kanser. Apa beza kedua-dua ni? Tumor ni boleh dibuang. Nanti boleh dibuang melalui pembedahan. Dan biasanya tumor jenis benigna ni tidak berbahaya lah. Kita boleh buang melalui pembedahan. Kalau tumor maligna ini yang akan menyebabkan kanser. Dan biasanya rawatan untuk kanser ini ada dua. Yang pertama adalah kemoterapi dan yang kedua adalah radioterapi. Okey. Kalau kita tengok kepada kanser, terutama kepada kanser, apakah faktor yang menyebabkan kanser?
faktor-faktor yang menyebabkan kanser. Kamu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 108 tadi. Cuma cikgu akan bagi ringkasan. Ringkasan untuk penyebab kanser. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi ataupun kita panggil sebagai sinaran radioaktif. Okey, radiasi ni sama ada X-ray, sinar gamma, sinar UV. Itu adalah contoh radiasi. Daripada sinaran radioaktif ini boleh menyebabkan sel soma membahagi tanpa kawalan. Yang kedua adalah bahan karsinogen ataupun bahan kimia. Dalam buku teks tu awak boleh tengok dia bagi contoh adalah formaldehyde. Ini adalah bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser. Yang ketiga adalah disebabkan oleh faktor genetik. Ini kena berhati-hati bagi mana untuk individu yang mempunyai sejarah dalam keluarganya mempunyai kanser. Kemungkinan genetik kanser tersebut akan diwarisi, boleh diwarisi. Dan yang keempat adalah disebabkan oleh virus dan juga bakteria. Macam mana virus dan bakteria menyebabkan kanser? Ini disebabkan apabila virus atau bakteria yang berbahaya masuk ke dalam badan, maka dia akan mengeluarkan bahan kimia yang boleh mencetuskan proses mitosis tanpa kawalan. Jadi itu adalah 4 faktor penyebab. 4 faktor yang menyebabkan kanser. Baik, kita tengok semula buku teks yang bagi contoh Rajah 6.7. Contohnya adalah kanser yang biasanya dialami oleh individu ataupun oleh wanita, iaitu kanser payudara. Okey, macam mana kanser ni boleh menjangkiti organ-organ yang lain? Contohnya untuk kalau kamu tengok dari sini sel tumor jenis maligna akan terbentuk pada tisu payudara, dan tisu ataupun sel tumor ini akan merebak ke sel yang bersebelahan. Dia akan membentuk sel tunggal kanser. Dan sel tunggal kanser ini, sel kanser ini akan bersaing dengan sel yang sihat untuk mendapatkan nutrien. Jadi kelama-lamaan sel kanser ini akan bertambah bilangannya. Dan sel kanser ini boleh memasuki sistem peredaran dalam badan manusia. Dalam badan manusia, dalam badan kita ada 2 jenis sistem peredaran. Pertama adalah sistem peredaran darah. Yang kedua adalah sistem peredaran limfa. Nanti kamu akan belajar kemudian mengenai dengan sistem peredaran. Jadi sel kanser ini apabila memasuki sistem peredaran darah, jadi dia akan dibawa ke organ yang lain. Kalau di sini kamu tengok sini adalah ginjal ataupun buah pinggang. Jadi apabila sel kanser memasuki ginjal, maka sel kanser ini akan merebak pada ginjal ni ataupun pada organ-organ yang lain. Jadi bahayanya kanser ini sebab dia boleh menyebabkan
kematian. Seperti yang kamu tahu bahawa sel kanser ini ataupun kanser ini ada 4 peringkat ataupun stage kita panggil. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Yang biasanya kalau dikawal ataupun kita dapat detect atau kita dapat kesan pada peringkat awal, insya-Allah boleh dirawat. Tapi apabila dah sampai pada stage yang keempat ataupun peringkat yang keempat, perawatan agak sukar sikit lah. Sebab pada stage yang keempat tu sel kanser dah merebak dengan begitu banyak, dan biasanya kanser ini boleh menyebabkan maut jika tidak dikesan ataupun dirawat pada peringkat awal. Jadi ini adalah contoh ketidaknormalan ataupun proses mitosis yang berlaku tanpa kawalan. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada ketidaknormalan pembahagian secara meiosis. Kalau tadi kita tengok pembentukan sel kanser disebabkan oleh pembahagian mitosis yang tidak normal. Seterusnya kita tengok untuk proses meiosis pula. Kalau kamu perhatikan dalam buku teks muka surat 109, gambar foto 6.5, kamu boleh lihat di situ, itu adalah rupa ataupun ciri-ciri bagi kanak-kanak yang mengidap sindrom Down. Kalau kita tengok untuk sindrom Down ni, pada semua individu yang mengidap sindrom Down, tak kira di mana sahaja mereka berada di seluruh dunia, kalau kita tengok ciri-ciri yang ada pada pengidap sindrom Down adalah sama. Seperti yang kamu tengok di situ, salah satu cirinya adalah pertumbuhan badan yang terbantut dan juga kerencatan mental. Selain daripada dua contoh ciri ini, ciri yang lain akan memiliki mata yang sepek. Macam mana keadaan ataupun penyakit genetik ini boleh berlaku? Ini kita panggil sebagai salah satu daripada penyakit genetik. Jadi kalau kamu lihat di situ pada perenggan atas, hal ini berlaku kerana getian gelendong gagal berfungsi ketika anafasa 1 atau anafasa 2. Sebab meiosis ada dua fasa, meiosis 1 dan juga meiosis 2. Jadi apabila pembahagian tidak sempurna semasa anafasa 1 atau anafasa 2 mengakibatkan kromosom gagal berpisah, dia kromosom tidak akan bergerak atau terpisah ke kutub bertentangan. Jadi ini akan menyebabkan setengah gamet mempunyai bilangan kromosom yang tidak sama ataupun tidak normal. Sama ada 22 kromosom atau 24 kromosom. Jadi sekiranya kromosom 24 sel ataupun gamet yang mempunyai 24 kromosom bersenyawa dengan gamet yang normal, 23 kromosom, dan ini akan menyebabkan zygote yang terbentuk mempunyai 47 kromosom. Jadi semua individu pengidap sindrom Down mempunyai 47 kromosom. Jadi sebab tu kenapa ciri fizikal mereka berbeza daripada individu yang normal. Sebab untuk manusia normal, manusia normal mempunyai 46 kromosom. Tapi untuk individu
atau pengidap sindrom Down, mereka mempunyai 47 kromosom. Okey, kita lihat di bawah ini diberi rajah skema. Rajah skema bagaimana proses ini boleh berlaku. Kalau kita lihat daripada sebelah kiri ini adalah keadaan normal. Sebab melalui proses meiosis, gamet yang terbentuk, bilangan kromosomnya mestilah haploid daripada induk. Ini induk mempunyai 46 kromosom. Bila sel pada organ pembiakan, testis ataupun ovari menjalankan proses meiosis, bilangan gamet akan mempunyai kromosom yang haploid 23. Tetapi apabila proses meiosis berlaku dalam keadaan yang tidak sempurna, seperti yang cikgu dah terangkan tadi, pembahagian tidak sempurna sama ada pada fasa anafasa 1 atau anafasa 2, ini akan mengakibatkan pembahagian gamet yang mengandungi bilangan kromosom yang tidak sama, tidak sekata. 24, satu gamet mempunyai 24, satu gamet mempunyai 22. Jika bilangan gamet yang tidak normal ini bercantum atau bersenyawa dengan bilangan gamet yang normal, bila berlaku persenyawaan, bilangan kromosom adalah 2N tambah 1, lebih 1 kromosom. Yang mana untuk set kromosom dalam badan manusia, boleh kamu lihat dalam gambar foto 6.6, kita akan ada set kromosom, kita akan ada 23 set. 23 set. Sebab kita ada 46, sebab tu dia 23 set. 23 pasang lah kita katakan. Okey. Untuk sindrom Down ni berlaku pertambahan satu kromosom pada set yang ke-21. Berlaku pada set nombor 21 sahaja. Tempat lain, set yang lain atau pasangan yang lain tidak ada pertambahan. Dua. Semuanya 2. Kecuali pada set yang nombor 21 ada berlaku pertambahan satu kromosom. Jadi ini juga kita katakan sebagai kita panggil dia sebagai trisomy 21. Trisomy 21. Penyakit sindrom Down juga kita panggil sebagai trisomy 21. Sebab apa 21? Sebab berlaku pertambahan satu kromosom pada pasangan ke-21. Ni cikgu bagi tahu tadi. Keadaan ini juga dikenali sebagai trisomy 21. Jadi untuk sindrom Down, untuk individu yang mengidap sindrom Down, ciri-ciri dia kerencatan mental, mata sepet, serta lidah sedikit terjeli. Ini adalah tambahan keadaan ataupun ciri yang terdapat pada individu sindrom Down. Jadi itu adalah dua keadaan yang boleh berlaku sekiranya pembahagian sel secara mitosis ataupun meiosis tidak sempurna. Baik. Bagi mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
cikgu akan bagi latihan. Okey. Jadi kamu tolong jawab soalan yang cikgu akan tulis sekejap lagi. Ya. Okey, 2 soalan ni sahaja. Ha? Tolong jawab. Dan kemudian jawapan kamu sila hantar kepada cikgu untuk semakan. Jadi kita habis untuk bab yang ke-6. Jadi untuk pembelajaran yang seterusnya kamu akan masuk bab yang baru. Okey. Itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kemudian. Bye.